majlis, kepada kekandil-kekandil saya, Datuk Muslim, Datuk Isham, dan kepada seluruh pimpinan PAS yang masih lagi bersama dengan PAS dan terus bersama dengan PAS, saudara perempuan yang saya muliakan sekalian. Pertama sekali, saudara, saya dijemput sebagai tetamu kepada majlis ini, dan saya meraihkan bersama dengan isteri meraihkan majlis ini sebab saya memikirkan saya nak dengar sendiri daripada teman-teman yang kebanyakan mungkin daripada akar umbi, yang datang daripada Negeri Sembilan, yang datang daripada Kedah, yang datang daripada Selangor, yang datang daripada Sepadan Pahang, yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan saya dah dengar, dan alhamdulillah meyakinkan saya lagi, saudara, pandangan-pandangan daripada dua golongan, pandangan-pandangan yang agaknya bertindih, pandangan-pandangan yang agak bertentangan. Tetapi bagi saya, seluruh pandangan itu mesti dialu-alukan. Inilah prinsipnya. Dan kita mesti mengalu-alukan apa juga pandangan. Yang pahit sama-sama ditelan, yang manis sama-sama ditelan, yang masam sama-sama ditelan. Kalau ini prinsipnya yang nak diwar-warkan oleh Datuk Muslim tadi, frustration dia kepada satu bentuk kepimpinan yang tidak meraihkan pandangan-pandangan daripada teman-teman yang sama-sama berjuang. Tambah sekali saya nak berikan sikit tentang, tadi disebut banyak kali saya dipecat, Saudara Haji Najib dipecat, dan teman-teman yang lain agaknya mungkin sedang menunggu tarikh-tarikh dan hari-hari pemecatan. Tambah sekali, saya dipecat bukan atas dasar saya pernah melakukan apa-apa kesalahan jenayah syariah. Tak ada. Tak ada, tak ada. Saya tak mencuri, saya tak mengurat, saya tak pergi disko, saya tak menari, saya tak minum. Tak ada. Tetapi saya dipecat sampai nama saya dikaitkan sekarang ni, Hasan Aqidah. Saya dipecat semata-mata saya nak mempertahankan perjuangan. Saudara-saudara, saya exco Kerajaan Negeri Selangor 4 tahun cukup. Kalau nak betul-betul mempertahankan exco, nak duduk menjadi exco, duduk exco di Malaysia ni, antara exco-nya yang paling lumayan exco Selangor lah. Saya ambil contoh dia. Seorang exco, ex officio, pegawai kerajaan menjadi exco atas nama tugas dia. Berapa pendapatan dia? Dalam lingkungan 70,000 ke 80,000 sebulan. Itu tak maksud saya pasal saya tidak duduk dalam banyak anak-anak syarikat dan sebagainya. Duit main golf setiap bulan dibayar sekitar 7,000 ke 8,000 oleh salah satu anak syarikat yang dia menjadi pemimpin anak syarikat itu. Melawat keluar negara, tiap-tiap satu lawatan pergi bercuti. Tiap-tiap satu anak syarikat kadang-kadang memberikan percutian. Value percutian ada 40,000 ke 50,000 ringgit sekali bercuti setiap tahun. Itu exco Selangor. Saya tinggalkan yang itu pasal saya fikir perjuangan lebih mulia daripada kemuliaan dalam bentuk wang ringgit sebagaimana yang disebutkan tadi. Saya boleh jadi exco macam biasa, tuan-tuan, hadir mesyuarat hari Rabu, kemenantu hadir mesyuarat hari Khamis, itu saja. Exco dikendaki setiap minggu hadir 2 mesyuarat. Yang wajib hari Rabu dan satu lagi hari Khamis, dipromosikan oleh Menteri Besar. Cukup saya bagi saya prelim daripada interim kajian itu, tunjukkan kepada saya. Saya boleh buat begitu. Tapi saya, tuan-tuan, macam tuan-tuan ni, saya ada jiwa, tuan-tuan. Saya ada jiwa. Saya ada dhamir. Saya ada dhamir. Ayah saya guru Quran, mak saya guru Quran. Ajar saya ada dhamir ni. Sebab itu perjuangan kita, tuan-tuan puan, saya nak sebut apa salah saya. Salah saya ialah pertama, saya nak mengurangkan, bukan cegah lagi, mengurangkan penggunaan arak Seksyen 1 sampai Seksyen 24 di Shah Alam. Yang kebanyakan Seksyen 1, Seksyen 24 ni, setengah-setengahnya 70% penduduknya adalah Melayu, Islam. Siapa yang menentang? DP, MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam dah ambil, dah sita sebahagian daripada mereka yang menjual arak kepada orang di bawah umur 18 tahun dan sebagainya. Sita. Roni Liu, salah seorang exco, tanpa saya tahu, minta MBSA pulangkan balik arak-arak itu. Apa saya rasa?
Saya ekspor agama. Saya tuan, lepas tu pergi kepada rumah urut. Punya banyak rumah urut. Saya nak kurangkan dan nak tentukan lesen yang dah dikeluarkan tidak akan dikeluarkan lagi dan tak mungkin akan dikeluarkan lagi. DAP marah, PKR marah. Tentang Arab tadi, pimpinan PAS sendiri marah lagi. Macam mana? Kemudian tuan-tuan, saya tak mau pergi panjang. Akhirnya DUMC, Damansara Utama Methodist Church, soal murtad. 50 orang Melayu dijemput berbuka puasa dalam bulan Ramadan di gereja. Panggil 6:30 petang sampai pukul 11 malam. Buka puasa dilaporkan kepada kita pukul 9 subuh. Tak disediakan buka puasa macam kita buka puasa, tempat sembahyang tak ada, tempat ambil wuduk tak ada, kiblat tak tahu. Ceritanya daripada pukul 6:30 sampai pukul 11, cerita Kristian naik 2 orang. Naik 2 orang, 3 orang bagi testimoni. Orang Melayu, orang Islam, Kristian bagi testimoni. Seronoknya menjadi Kristian. Why not you all converted into Christianity? Saudara, saya diberitahu oleh JAIS, mereka telah dapat maklumat tersebut dan mereka bukan menyerang, bukan menggeledah. Dengan cara yang penuh dengan hikmah, mereka pergi melihat peristiwa tersebut dan memanggil tak kurang daripada 12 orang untuk datang ke JAIS untuk diambil keterangan. Siapa yang marah, tuan-tuan? DAP marah. Siapa yang marah? PKR marah. Siapa yang marah? PAS. Tuan, sedih saya. Sedih. Saya ni ekspor agama. Saya bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. The little that I did. 4 tahun tuan-tuan puan, sampai seluruh pendakwa satu Malaysia datang ke Selangor, seronok di Selangor. Masjid-masjid hebat kita buat dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Qiyamul Lail pukul 3.30 pagi, Qiyamul Lail 15,000 orang, tuan-tuan. 15,000 pukul 3.30 pagi. Dan kita nak buat landscape baru kepada amalan Islam di negeri Selangor. Walaupun orang Melayu di negeri Selangor sekitar dalam 55%, tapi boleh dibuat kalau ada political will. Boleh dibuat kalau ada support. Boleh dibuat kalau ada jiwa yang murni untuk melaksanakannya. So, saudara, yang itu semua tu, tuan-tuan, silap-silap yang macam itu saya dipanggil oleh Datuk Ning Aziz ke Kota Baru. Ning Aziz panggil saya bersama dengan Ustaz Hadi ada dekat situ, Datuk Harundin ada dekat situ, Ustaz Nasruddin Mak Isa. 5 orang kita di JKR 10 Kota Baru. Ning Aziz kata, okey, saya tak mau dengar banyak cerita banyak-banyak, semuanya sudah beres. Hal Hasan sudah beres. Saya anggap semuanya sudah beres. Sekarang saya adakan kenduri kecil, dibuat macam makan-makan dengan kami. Kenduri kecil menandakan seronoknya kita pasal beres Hasan yang timbul dalam akhbar. Berminggu-minggu timbul akhbar. Sudah beres. Saudara, dan dia mengatakan dia nak minta PAS Pusat mewar-warkan kepada ahli-ahli menderma untuk mengadakan kenduri yang lebih besar untuk menyatakan kemenangan beresnya hal isu mengenai Hasan Ali. Lepas tu dalam 2 hari selepas tu, tuan-tuan, saya komen mengenai Anwar Ibrahim meminta pemuda-pemuda termasuk mahasiswa-mahasiswa untuk datang ke mahkamah untuk mendengar keputusan perbicaraan kes liwat antara dia dengan Saiful Bahri. Saya dalam press conference saya sebut saya tak setuju. Waktu itu saya dah cek 7 universiti, saya cek di Kuala Lumpur, budak-budak tengah exam. Hari itu Monday, tengah exam, betul-betul tengah exam. Saya bagi tahu dalam press conference, kenapa nak panggil budak-budak ni? This is a private case between him and another guy. He has got to be there. Why must he bring in other people unnecessarily, not connected also with the case? Itu tadi saya sebut. Besoknya keluar dalam akhbar, Azmin kata minta pimpinan PAS ambil tindakan terhadap Hasan Ali. 2 malam selepas itu bermesyuaratlah PAS. Apa keputusannya? Pecat Hasan Ali. Pecat Hasan Ali tanpa ada pertuduhan. Sampai sekarang ini pun Hasan Ali tak pernah dengar sebaris pun pertuduhan terhadapnya.
Salah apa? Salah yang mana? Di mana yang salah? Bila buat salah? Pukul berapa? Di mana? Apa saksinya? Tak ada. Dan macam Sahaja Haji Najib juga, saya tidak beri ruang sedikit pun, walau 1 minit pun untuk membela diri. Bayang tuan-tuan, pecat terus. Jadi sebab itu saya harap teman-teman yang datang daripada jauh dan dekat faham. Sebab itu yang kedua tuan-tuan dan puan, saya nak sebut, saya masuk PAS macam Datuk Muslim sebutkan tadi. Saya masuk PAS tuan-tuan, balik daripada overseas, masuk PAS. Di overseas pun saya dengan Norman, kita berusrah dengan orang Palestin, dengan orang Jordan, dengan orang Mesir, dengan orang Amerika. Kita berusrah tiap minggu, kita berusrah. Alhamdulillah, timbul satu semangat kekuatan untuk bergerak dalam harakah Islamiyah. Balik saya pilih PAS bersama dengan Datuk Fadil Noh. Ustaz Abdul Ghani Abdul Rahman hari Selasa bawa saya isi borang depan Fadil Noh. Besoknya keluar surat khabar tuan-tuan, harakah muka depan dengan muka belakang cantum gambar saya sepenuh-penuhnya dalam harakah. Minggu lebih berikutnya saya dengan Tok Guni Aziz pergi ke Pasir Mas. Program menemui rakyat yang pertama sejak saya masuk PAS di Pasir Mas. 30,000 orang di Pasir Mas. Dan saya dilaporkan bila saya masuk dalam PAS, ramai lagi teman-teman ahli-ahli profesional yang masuk dalam PAS oleh kerana nampak bahawa PAS adalah satu-satunya, seperti yang disebut tadi, satu-satunya parti yang boleh membawa message untuk menegakkan Islam, melaksanakan hudud. Nombor 2 tuan-tuan, saya masuk PAS ni kerana pimpinan ulama. Itu sebab saya masuk PAS. Tradisi saya, rumah saya, keluarga saya, tradisi ulama. Jadi saya masuk PAS. Natural saya masuk PAS. Tapi sekarang, sebagaimana tuan-tuan tengok, di PAS Pusat, saya PAS Pusat. Saya 2 tahun dalam PAS, tahun yang ketiga dah naik presiden. Tahun yang kedua, saya jawatankuasa PAS Pusat. Sampai akhirnya dipecat pun, saya jawatankuasa PAS Pusat. Tak ada senggang-senggangnya jawatankuasa PAS Pusat. Naik presiden 6 tahun, Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor 8 tahun berturut-turut. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebutkan Yang kedua, saya masuk PAS kerana negara Islam dan hudud. Itu yang panggil saya. Lambai saya, Hasan, aku ada hudud. Hasan, aku ada negara Islam. Saya dah mengkaji di Amerika, buat masters, buat PhD. Keseluruhannya 7 tahun setengah. Baca buku sosialisme, baca buku demokrasi, baca buku kapitalisme. Saya nampak tak ada alternatif kepada insan di permukaan bumi, termasuk kita di Malaysia, melainkan alternatifnya ialah Islam. Sebab itu saya hendak negara Islam, saya hendak hudud. Tetapi saudara, bila saya perhatikan dalam PAS, yang itu dalam buku jingga tak boleh sebut, tak sebut cara PAS hendak tu, tak ada dalam buku jingga. Tak ada negara Islam sebagaimana yang PAS hendak, tak ada hudud sebagaimana yang PAS hendak, tak ada dalam buku jingga. Apapun DAP kata refer buku jingga, apapun Karpal Singh kata refer buku jingga, apapun Ling Guan Eng kata refer buku jingga. Saudara-saudara, saya ingin menyebutkan yang akhirnya, saudara, tentang kalau kita tengok susunan sebagai disebut tadi, ahli jawatankuasa PAS Pusat sekarang ni 75 ke 80% adalah orang-orang bukan ulama. Saya ingat Datuk Harundin masa buat dokumen negara Islam itu, dalam penerangannya kepada kami, apa visinya yang dindak yang telah dirundingkan bersama dengan pimpinan tertinggi ulama. Presiden mesti ulama, timbalan presiden mesti ulama, 2 orang daripada naib presiden mesti ulama. Itu yang disebutkan. Berlaku ke sekarang ini? Timbalan bukan ulama, ketiga-tiga naib presiden bukan ulama, ahli PAS Pusat 75-80% bukan ulama. Inilah yang jadinya. Dan akhirnya saudara, tentang kerjasama dengan DAP, dengan PKR, saya 4 tahun menderita. Saya nak beritahu saudara, hati saya menangis keputusan-keputusan yang dibuat. Contoh, kontraktor kelas F, Datuk, kelas F ni dah dibuat dekat 50 tahun. Kelas F ni was meant only for Malays, meant only for the Malays. Tiba-tiba salah seorang ahli esko, Dr. Xavier, padahal kontraktor saya jaga, Dr. Xavier keluar dalam sinar, muka pertama, muka depan keluar, negeri Selangor akan buka kelas F kepada semua bangsa, bukan hanya untuk Melayu saja. Terhiris saya. Kelas A yang dapat orang Melayu, tetapi sebenarnya Cina yang dapat.
Kelas B yang dapat Melayu tapi supply itu semua daripada Cina. Kelas C, kelas D pun serupa. Kelas F pun kita nak serahkan kepada mereka. Di mana kita di Selangor? Di mana kita? Yang kedua saya nak sebut dia, tanah 70.4 ekar prime land di Kelang, milik Yayasan Selangor, milik Yayasan Selangor, yang yayasan itu diamanahkan untuk menjaga anak-anak Melayu luar bandar untuk belajar di bandar di sekolah-sekolah terpilih. Salah satu daripada harta yayasan ialah 7.4 ekar, nilainya antara 70 ke 80 juta. Diberi, kalau ikut laporan yang saya baca, diberi kepada DAP. Nak buat apa? Nak buat pusat kebudayaan Cina. Sebelah masjid terapung di Kelang tu. Macam mana saudara rasa? Saya bukan menentang begitu saja, tapi milik tanah, milik Yayasan Selangor. Macam mana? Itulah yang saya tentang. Dalam exco saya tentang. Di luar exco pun kalau ada masanya, ada tempat yang sesuai, saya tentang. Saudara-saudara di muka kumpulkan semua sekali. Hasan Ali menentang. Hasan Ali tak setuju. Apa juga tentang Melayu, untuk menidakkan Melayu dia tak setuju. Untuk menidakkan Islam dia tak setuju. Untuk buat itu dia tak setuju. Buat ini dia tak setuju. Saudara, saya hendak saudara punya cadangan tadi. PAS must be seen to be leading the coalition. That's precisely what I did. We have got to lead. We have got to provide the main leadership function. Dan kita boleh. Saya yakin kita boleh. Tetapi we don't have the courage. Bukan courage yang tak ada. Yang ada di depan kita ialah Putrajaya, Putrajaya, Putrajaya. Hingga saya menyebutkan, ada tentang menyebutkan zikir dalam PAS sekarang ialah zikir Putrajaya. Jadi ini tuan-tuan, saya rasa saya tak mengatakan tak perlu puasa. Tadi pun sebut perlukan puasa. Saya pun betul perlukan puasa. Tapi Putrajaya is not the paramount thing. The most important thing is for you and for me is untuk meletakkan Islam dan hudud. Itulah perjuangan saya. Meletakkan ulama ke gagasannya, ke tempatnya. Itulah perjuangan kita bersama. Dan saya gembira pada hari ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah dengan gambaran yang dilontarkan, gambaran yang pro, yang cons dan sebagainya. Tapi pada keseluruhannya saya tengok, pada keseluruhannya yang saya nampaklah dalam agakan saya, tajuk wacana ini merealisasikan PAS dan meletakkannya ke landasan asalnya. Saya rasa setidak-tidaknya, paling tidaknya saya kumpulkan, saya tulis satu persatu tuan-tuan. Ada 32 cadangan yang telah diberikan tadi, yang mengatakan PAS perlu balik ke landasan asal. PAS perlu melaksanakan Islam. PAS perlu melaksanakan hudud. PAS perlu bekerjasama dengan DAP, dengan PKR, dengan tahdub siasi. Tetapi PAS must be seen to be leading, playing the leading role. Itu dia. Dan yang berikutnya tentang UMNO, saya rasa kalau misalnya kita boleh menjunjung, sampaikan Imran N, kita katakan Khalifah Omar Abdul Aziz, hebatnya kita junjung dia, kita sanjung dia. Tetapi mengapa dengan teman-teman seakidah dengan kita letakkan serendah-rendahnya, sampai tutup pintu langsung untuk bersuara. Saya nak tutup tuan-tuan dan puan. Semalam ada seorang tuan-tuan, orang profesional, anak dia 4 orang doktor perubatan, 4 orang doktor perubatan, 4 orang hafaz Al-Quran, orang UMNO. Nun di Shah Alam, Datuk K namanya, KHY, Datuk K. Anak dia 4 orang, 3 orang hafaz Al-Quran, 3 orang profesional, orang UMNO. Tuan-tuan masuk rumah dia, tuan-tuan pergi rumah dia, tengok bersalam dengan dia, dengan isteri, dengan anak. Sopannya lah tuan-tuan. Sopannya. Saya tak nampak kesopanan ini. Minta maaf. Dalam PAS saya tak nampak kesopanan. Hilang kesopanan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita nak melabelkan misalnya UMNO itu serendah-rendahnya, lebih rendah daripada najis. Let's get back our senses lah. Let's get back our senses. Saya tidak mengatakan kita mesti bercantum dengan UMNO. Tidak, saya tidak. Tapi kalau misalnya ada ruang untuk bekerja dengan sesama Islam dan antaranya UMNO di situ, by all means. Dan saya nak bagi tahu tentang puan, agaknya berbeza dengan Dr. Yusof. Saya pemikiran, perasaan, hati, jiwa bersama PAS. Saya dah sebutkan. Saya tidak akan masuk UMNO.
dan tidak akan masuk amal. Jadi insyaAllah kita akan terus berjuang. Walaupun saya di luar, saya dipecat, tapi hati saya subur, tuan-tuan. Isteri saya ada bersama dengan saya. Isteri saya boleh jadi testimoni, subur dengan hati saya. Sebab itu kita tubuhkan IMR, Islam Melayu dan Raja. Kita ada TV kita ada radio kita, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi kepada IMR Network, imrnetwork.my. Tuan-tuan boleh tengoklah prinsip perjuangan kita, insya-Allah saling tak tumpah apa yang kita perjuangkan dalam PAS. Begitu juga dengan jati yang kita tubuh dan bersama-sama untuk membawa mesej ini. Sebab pintu PAS nampaknya peringkat ini sudah ditutup bagi saya. Cukup sekali itu, tuan-tuan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang menjemput saya cadangan dari teman untuk saya datang ke sini. Saya ikhlas dan tuan-tuan pun ikhlas, insya-Allah. Tuan-tuan doakan saya ikhlas dalam perjuangan ini. Tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan seluruhnya ikhlas dalam perjuangan. Kepada tuk-tuk kita doakan supaya mereka juga ikhlas dalam perjuangan dan terus memimpin kita, insya-Allah. Dengan cara itu saya harap, tuan-tuan dan puan, saya ada bahan-bahan yang cukup, tuan-tuan dan puan, untuk menentukan kalau orang Melayu Islam tidak bersatu. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan bayangkan apa yang ada lanskap generasi yang akan datang ini, terutamanya anak cucu tuan-tuan dan puan, untuk hidup di Malaysia, negeri yang disayangi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.